Cik Siti Wan Kembang adalah nama yang paling diingati oleh rakyat Kelantan khususnya. Kisahnya diikuti dengan penuh minat, tidak kira generasi lama dan baru. Beliau diingati kerana kepiawaian beliau dalam menghadapi ancaman musuh. Yang menjadi lebih menarik mengenai beliau adalah merupakan individu dari kaum wanita diangkat menjadi raja dalam negeri, dan ia jarang berlaku dalam sejarah Melayu sendiri. Ketokohan beliau juga telah membuatkan ramai ahli sejarah mengangkatnya sebagai salah seorang Sri Kandi Melayu yang wajar untuk diingati sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Syazmal Iman. Video kali ini adalah untuk menjelaskan mengenai kekeliruan yang timbul berkenaan dengan legenda ini, sehingga ada setengah individu menganggap paduka Cik Siti ini sebagai keramat. Malah ada yang beranggapan ia tidak meninggal. Hakikatnya, Cik Siti Wan Kembang merupakan insan biasa yang berkelebihan selaku seorang pemerintah yang mendapat julukan Raja Perempuan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita layan intro dulu. Roll it. 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 Ringkasan Cerita Kelantan tulisan Datuk Perdana Menteri Paduka Raja dan Sejarah Kelantan karangan Arifin Abdul Rashid menyatakan gelaran Siti diberikan oleh pedagang-pedagang Arab yang melawat cinta wangsa. Mereka bahasakan Cik Wan Kembang dengan gelaran Siti, dan ini membuatkan para pembesar waktu itu kehairanan kerana mereka tidak pernah mendengar gelaran tersebut. Lantas mereka bertanya, dan pedagang Arab itu menjelaskan bahawa gelaran Siti adalah bermaksud seorang perempuan yang menjadi tuan atau ketua kepada orang ramai, dan ianya sesuai untuk dikenakan. Dan semenjak itu, ia digelar Cik Siti Wan Kembang. Ramai terkeliru tentang legenda Kelantan ini kerana terdapat dua orang bangsawan yang memakai gelaran Cik Siti Wan Kembang, dan mereka hidup di dua zaman yang berbeza. Orang pertama yang memakai gelaran Cik Siti Wan Kembang adalah Arduja Wijaya Malasingga yang juga dikenali sebagai Dewi Durga. Beliau adalah puteri kepada Raja Sang Tawal. Pengkaji sejarah kontemporari menyatakan bahawa Raja Sang Tawal memerintah sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Grahi. Namun sebelum itu, ramai yang merujuk kerajaan ini sebagai Langkasuka. Bagaimanapun, kerajaan Langkasuka era Sang Tawal sudah menghadapi perpecahan dan hampir musnah ekoran serangan daripada Ayutthaya. Adruja atau Dewi Durga ini terkenal kerana keberanian beliau menentang angkatan Sukhothai yang diketuai Raja Rama Kam Hyang. Peperangan ini berlangsung di kawasan Segenting Kedah yang menjadi sempadan Grahi dan Sukhothai. Dalam serangan ini, Adruja telah berjaya memenggal kepala Rama Kam Hyang dan juga telah membuat angkatan Sukhothai berpatah balik ke kawasan mereka. Hal ini menjadi dendam kusumat bangsa Thai terhadap orang-orang Melayu, dan usaha menebus dendam terhadap Adruja telah disambung oleh Liu Tai, iaitu pengganti Kam Hyang. Pada 1325, Grahi telah tumpas kepada Sukhothai. Ekoran serangan berterusan. Sang Tawal telah berundur ke selatan dan membuka kota Mahligai sehingga mangkat pada tahun 1335, dan tempatnya digantikan oleh puteranya Raja Baru Bahasa yang menyaksikan Langkasuka dan rakyatnya telah memeluk agama Islam. Tahun yang sama juga, Adruja telah dianugerahkan sebuah kawasan untuk dijadikan negeri yang dinyatakan terletak di hulu Kelantan. Negeri ini telah diberi nama Serendah Sekebun Bunga, atau nama lainnya Negeri Kisaran Payung, dengan Cinta Wangsa sebagai ibu negerinya. Catatan lain menyatakan Adruja mula memerintah dari tahun 1318 dan lokasi pemerintahannya dikenali sebagai Raja Kelantan Selantan. Cuma pengaruhnya sebagai raja diperakui pada masa pemerintahan kekandanya, iaitu Baru Bahasa, menaiki takhta kerajaan Langkasuka. Gelaran Cik Siti Wan Kembang telah diberi oleh rakyat-rakyat Kisaran Payung sebagai satu gelaran kebesaran setelah dimasyhurkan sebagai raja.
Cik Siti Wan Kembang telah mangkat tidak berwaris pada tahun 1348 berikutan beliau tidak pernah berkahwin dan kerajaan beliau telah diambil alih oleh Raja Baharul Bahasa dan digabungkan dalam kerajaan baginda. Ramai juga menyebut Cik Siti Wan Kembang inilah yang telah bertemu dengan Ibnu Battuta yang dalam pengembaraannya mengelilingi dunia. Ibnu Battuta membayangkan Cik Siti Wan Kembang sebagai seorang yang berketurunan Turki. Individu kedua yang memakai nama gelaran Cik Siti Wan Kembang adalah Paduka Cik Siti yang juga puteri kepada almarhum Sultan Ahmad Shah yang memerintah Kelantan pada tahun 1526 sehingga 1547. Waktu ini, Kelantan merupakan sebahagian daripada Persekutuan Patani Besar dan keadaan di struktur pemerintahan feudal ketika itu menjadi bercelaru. Sultan Ahmad Shah dicatatkan mempunyai seorang lagi putera yang bernama Paduka Sri Sultan Mansur. Setelah Sultan Ahmad Shah mangkat, puteranya Sultan Mansur telah diangkat sebagai pengganti, manakala Paduka Cik Siti pada masa tersebut baru berusia 4 tahun. RoyalArk.net mencatatkan Raja Husein yang juga putera kelima Paduka Sri Sultan Abdul Jalil Shah II, Sultan Johor dengan gelaran Sri Paduka Sultan pada 1585 dan baginda dinyatakan telah berkahwin dengan Paduka Cik Siti yang pada tahun tersebut berusia 38 tahun. Raja Husein telah memerintah sehingga tahun 1610 dan ianya diteruskan oleh Paduka Cik Siti yang pada waktu itu memakai gelaran Cik Wan Kembang. Perkahwinan mereka tidak dikurniakan zuriat dan mereka menjadikan selatan Kelantan atau lebih tepat Gunung Dang Besar yang ditukar nama kepada Cintawangsa yang dicatatkan berlokasi 40 km ke arah tenggara Kuala Kerai. Lokasi ini sama dengan lokasi pemerintahan Cik Siti Wan Kembang pada tahun 1318 sehingga 1348. Cumanya Paduka Cik Siti menambah baik pemerintahan tinggalan Cik Siti Wan Kembang dengan membuka sebuah penempatan baru yang dikenali sebagai Kota Tegayong dan ia berfungsi sebagai pusat pentadbiran. Di kota ini, beliau telah membina sebuah taman bunga yang dikenali sebagai Taman Bunga Serendah Sekebun Bunga Cerang Tegayong dan lokasinya terletak di Kampung Kedai Piah, Pangkalan Kalong, Ketera. Cik Siti Wan Kembang memerintah Kelantan selama 67 tahun antara tahun 1610 dan 1677 dengan dua pusat pemerintahan iaitu Kota Tegayong dan Gunung Cintawangsa. Pemerintahan Cik Siti Wan Kembang di Gunung Cintawangsa menjadi terkenal menyebabkan banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari dalam dan luar negeri termasuk juga orang-orang Arab. Baginda mempunyai seekor kijang yang amat disukai baginda iaitu persembahan daripada rakyat baginda yang tinggal di Gunung Ayam. Gambar kijang ini telah diterap di atas wang emas dengan perbelanjaan negeri dan kemudiannya diabadikan pula sebagai sebahagian daripada lambang kebesaran negeri Kelantan yang berkekalan sehingga ke hari ini. Dalam masa pemerintahan Cik Siti Wan Kembang yang memerintah di Gunung Cintawangsa itu, maka di sebelah timur laut negeri Kelantan telah timbul sebuah lagi kerajaan berpusat di Jembal di bawah pemerintahan Raja Sakti sekitar tahun 1638 Masihi. Setelah baginda mangkat, maka putera baginda Raja Loyo telah ditabal menjadi raja pada tahun 1649 Masihi. Baginda dianugerahkan dengan dua orang cahaya mata iaitu seorang putera yang mangkat sejak kecil lagi dan seorang puteri bernama Puteri Saadong. Paduka Cik Siti merupakan individu yang menjadikan Puteri Mariam yang juga dikenali sebagai Puteri Saadong, anak Raja Loyo, sebagai anak angkat beliau. Puteri Saadong inilah yang begitu berpengaruh dalam sejarah Kelantan. Puteri Saadong adalah seorang yang rupawan dan terkenal sehingga Raja Siam juga turut terpikat akan kejelitaannya itu. Paduka Cik Siti menyedari hal tersebut dan telah mengahwinkan Puteri Saadong dengan sepupunya yang bernama Raja Abdullah. Siam tidak berputus asa dan telah menyerbu kedudukan Paduka Cik Siti yang bersama dengan Puteri Saadong dan Raja Abdullah. Pada awalnya, mereka telah melarikan diri ke Kota Jelasin dan Kota Mahligai dan berakhir di Bukit Marak. Ketika di Kota Mahligai, Paduka Cik Siti telah menyerahkan pemerintahan kepada Raja Abdullah dan Puteri Saadong. Manakala beliau telah berundur ke Gunung Cintawangsa dan kisahnya selepas itu tidak lagi diketahui.